Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam program Salam Santai. Kini Salam Santai mempunyai dua topik yang menarik terutama kepada industri kreatif tanah air. Dan kami bersiaran di mini studio Oswa TV di Ulu Klang dan kita bersama-sama sebab kita masih lagi dalam PKP 3.0. Jadi bagi mereka yang di luar sana, kalau yang tidak perlu keluar, janganlah keluar kan. Dan ada juga mengatakan kalau nak beli barang tu biarlah seminggu sekali je untuk kita menyekat virus COVID-19. Kita jaga kita dan kita jaga keluarga kita. Okey, kita bersama dengan tokoh yang sangat saya hormati. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya menelefon beliau kerana beliau sanggup datang dan bukan datang bersama-sama saya dalam di atas talian. Kita masih lagi dalam norma baru dan kita bersiaran secara online, iaitu kita bersama dengan pengurusi Finas, iaitu Tuan Zakaria Abdul Hamid. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana Tuan sudi bersama-sama dengan Salam Santai kali ini. Walaupun kita dalam keadaan norma baru, tapi ia itu bukan menghalang untuk kita berbicara dan berbual menerangkan industri kreatif tanah air, Tuan. Terima kasih kerana mengundang saya. Alhamdulillah. Okey, ada dua topik. Kita terus straight to the point, Tuan. Okay. Tapi sebelum itu saya rasa masih lagi belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada Tuan Zakaria dan juga kepada warga Finas. Sama-sama. Terima kasih. Okey Tuan, kini ada dua topik yang kita akan berbincang, iaitu pertama kita akan berbincang tentang keputusan mesyuarat ahli perbadanan bilangan 5/2021. Maksudnya ada ahli perbadanan Finas yang mengambil maklum akan tindakan perundangan yang diambil ke atas 39 buah syarikat. Jadi boleh Tuan jelaskan di sini di dalam kenyataan media ini kita ada enam kategori, iaitu mungkin penonton ingin tahu apa enam kategori yang telah diketengahkan untuk perundangan oleh pihak Finas, iaitu kita ada yang pertama, kita akan tindakan surat peringatan kepada seorang individu, satu orang tu je. Dan kedua, tindakan pengeluaran notis penamatan tuntutan. Itu ada 11 syarikat. Bukan sikit tu. 11 syarikat. Dan ketiga, tindakan perundangan kategori mikro. Ini biasanya individu ni. Mikro dalam bajet yang kurang daripada 10,000 saya rasa. Dan dia lebih kurang banyak, dia daripada 17 individu. Banyak juga tu, bukan sikit. Projek dan keempat, projek untuk tindakan perundangan. 4 syarikat yang diberi perundangan. Projek dalam siasatan SPRM. Ini agak berat juga ni kes ni. Tuan, dia 5 syarikat dan projek bermasalah mempunyai 1 syarikat. Okey, boleh Tuan terangkan tentang kategori-kategori yang saya jelaskan kepada penonton-penonton SWA TV, terutama dalam Salam Santai kali ini. Terima kasih Encik Azmi daripada SWA TV. Sedikit penerangan berkenaan dengan keputusan mesyuarat pada hari Selasa yang lalu. Iaitu di mana pertamanya saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia kerana telah pun kata orang tu telah bersetuju dengan permohonan kami untuk mendapatkan seorang pegawai undang-undang PU tersebut pada tahun lepas, dan kita telah pun ada dan telah pun melantik seorang PU. Sebelum ini kita terpaksa menggunakan PPU daripada kementerian untuk space perundangan, tetapi sekarang kita telah pun dapat kata orang tu menguruskan in-house berkenaan dengan masalah-masalah perundangan. Dan pada hari Selasa lepas PU kita telah pun mengumpulkan laporan
dalam mesyuarat perbadanan yang mana yang telah pun disebut oleh Encik Azmi sebentar tadi lah ya. Cuma sedikit pembetulan, sebenarnya jumlah syarikat adalah sebanyak 21 dan 18 adalah individu ya. Dan individu ini sebenarnya adalah yang memohon dana makro ya, yang mana jumlahnya kecil antara 5,000, 10,000 dan mungkin ada juga yang 15,000 ya. Tetapi 21 syarikat penerbit itu merupakan tumpuan utama kita ya. Saya pernah mendedahkan isu ini pada tahun lepas, bulan November, berkenaan dengan syarikat-syarikat yang gagal menyiapkan projek mereka ataupun projek mereka terbengkalai dalam tempoh tahun 2015 hingga 2019, iaitu sebelum saya mengambil alih meneraju Finas ya. Dan selepas daripada pendedahan tersebut, alhamdulillah kita mendapat respon yang agak baik daripada penerbit yang sebelum ini menyembunyikan diri, tetapi selepas keluar pendedahan tersebut, mereka telah pun menghubungi kami. Dan apa yang kami bentangkan ataupun apa yang QU bentangkan pada mesyuarat lepas, kesemua mereka ini sebenarnya telah pun dapat dihubungi ya. Cuma dari segi reaksi dia berbeza lah. Ada yang sanggup datang jumpa, ada yang sanggup berunding semula, dan ada juga yang macam cuba nak lari-lari lah. Tapi kita dapat. Okey, Tuan, apabila Finas telah mendapat tahu tentang berapa syarikat yang bermasalah. So, adakah satu inisiatif Finas yang mewawarkan nama-nama syarikat ini di publik? Okey, untuk mewawarkan nama syarikat ni kita ada kekangan. Kerana semasa mereka menandatangani perjanjian tawaran projek, iaitu pada tahun between 2015 hingga 2019, ketika itu dalam tawaran perjanjian tersebut ada satu klausa yang mana klausa kerahsiaan, yang mana ianya tidak boleh didedahkan nama penerima-penerima tersebut ya. Dan saya kira itu satu kelemahan lah pada ketika itu. Sebab itu apabila kami mengambil alih Finas, kami telah pun memadamkan atau kita batalkan klausa kerahsiaan tersebut. Ini dapat memberi kebebasan kita untuk mengumumkan nama-nama penerima yang telah pun kita lakukan sejak tahun lepas, dan sekiranya ada masalah-masalah tertentu, kita juga boleh menyiarkan nama-nama penerbit yang telah gagal menyiapkan kerja, kerana ini adalah duit kerajaan ya. Dan ini bukan pinjaman, ini adalah grant, maknanya duit diberi untuk menyiapkan kerja. Jadi memang bukan kerja kita sebenarnya untuk mengutip balik duit, tapi apa yang tugas kami adalah untuk memastikan kerja-kerja yang kami tawarkan tersebut telah pun dapat disiapkan mengikut perjanjian tersebut. Okey, itu satu benda pembaharuan yang kita lihat apabila klausa-klausa yang harus dimansuhkan, terutama kerahsiaannya. Sebenarnya kita bukan nak mengaibkan mereka. Betul. Kita tidak mengaibkan mereka. Kita nak mereka semua secara telus. Kita nak mereka bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Sebab apabila kau dah ambil duit, kau kena adalah menunjukkan bahan apa yang kau buat. Sebab ini kata bukan duit kerajaan je, ini adalah duit rakyat. Yes, exactly. Duit pembayar cukai ni, yes. Pembayar cukai yang mereka perlu tahu di mana mereka punya duit. Okey, adalah satu soalan lagi, yang projek dalam siasatan SPRM 5 syarikat ni Tuan. Dari segi kes macam mana Puan? Macam mana? Okey, sebelum tu saya nak beritahu yang 5 syarikat tersebut kita tidak ambil tindakan apa-apa kerana ini telah pun dibawa ke peringkat SPRM. Jadi kita tidak mahu mengganggu kerja kesihatan daripada SPRM. Maksudnya yang diambil tindakan di SPRM adalah bukan pihak Finas yang membawa ke SPRM. Bukan. Yang ini mungkin masa dahulu ada laporan-laporan yang dibuat
terhadap mereka, dan kemudian mereka telah pun disiasat oleh SPRM. Jadi yang ini memang kita serahkan kepada SPRM dan kita tidak diganggulah kerja-kerja SPRM. Biasanya Tuan, biasa kalau macam projek seperti ini, siasatan seperti masuk ke bidang SPRM, kesalahan-kesalahan macam mana Tuan yang mungkin pihak penuntut ingin tahu juga? Ya, saya tidak pastilah dari segi secara jelas, tapi mungkin biasanya ada perkara-perkara yang tidak kena, dan mungkin ada ejen-ejen yang bertindak untuk mengambil komisen dan sebagainya. Yang ini merupakan satu kesalahan sebenarnya. Oh, okey. Jadi para penonton-penonton sekalian dan kepada penggiat-penggiat industri seni yang menonton rancangan ini, anda harus berhati-hati dalam apabila untuk menjalankan tugas yang telah diberi, tanggungjawab yang telah diberi kepada anda, dan harus laksanakan dengan tulus dan ikhlas. Ya. Okey, mungkin mereka ada menggunakan orang ketiga dan sebagainya. Kemudian yang boleh melobi FINA untuk dapatkan projek dan sebagainya, padahal benda itu tidak berlaku. Sebab apa-apa penilaian yang kita buat, kita menggunakan panel-panel yang profesional, dan ahli-ahli perbadanan tidak pernah terlibat pun dalam menentukan siapa yang dapat projek dan sebagainya. Dan mungkin ada pihak-pihak ketiga yang mengaku mungkin rapat dengan pengurusi, rapat dengan CEO dan sebagainya, yang bertindak untuk mengambil kickback daripada projek-projek tersebut. Yang itu saya minta supaya elakkan, sebab kita tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk mendapatkan projek-projek produksi dalam FINAS. Dan Suara TV mengucapkan ribuan terima kasih apabila tim baru daripada Tuan Zakaria menunjukkan bahawa integriti itu harus dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Okey, untuk penonton Suara TV, Suara TV tak Salam Santai pada 25 hari bulan 5 telah genap selama setahun Tuan Zakaria telah dilantik sebagai pengurusi FINAS. Bagaimana perasaan Tuan apabila 1 tahun kan? 1 tahun 365 hari. 365. Bagaimana perasaan Tuan Zakaria sendiri terhadap tanggungjawab yang telah diberikan? Pada hari Selasa yang lepas merupakan ulang tahun pertama saya dilantik menerajui FINAS bersama dengan rakan-rakan ahli-ahli perbadanan. Alhamdulillah, kalau pada mulanya saya mendapat surat daripada Yang Berhormat Menteri, saya agak gentar juga. Ini merupakan satu bidang baru pada saya, tetapi saya telah pun diminta oleh Yang Berhormat Menteri dan diyakinkan bahawa tujuan saya meneraju FINAS bukanlah untuk saya berlakon, tetapi untuk saya meminjamkan skill atau kemahiran saya dalam bidang management, pengurusan, terutamanya dari segi perniagaan, bisnes dan sebagainya. Dan saya telah ambil challenge tersebut, dan alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang amat baik daripada ahli-ahli perbadanan. Setiap bulan kita mesyuarat, kita dapat bermesyuarat dengan baik sekali, walaupun ada kalanya panjang sebab kita beri peluang. Saya beri peluang kepada semua ahli-ahli perbadanan untuk menyampaikan pandangan dan sebagainya. Dan yang keduanya, saya juga mendapat kerjasama yang amat baik daripada pihak pengurusan FINAS. Dan mereka sebenarnya sangat menyokong dan mendukung usul-usul yang kita jalankan. Mereka tidak ada masalah. Siapa-siapa yang meneraju FINAS, mereka akan bagi kerjasama yang sepenuhnya. Dan disiplin mereka juga sangat tinggi. Yang ini yang menyebabkan setahun saya berada di FINAS, banyak perkara yang dapat saya kata orang tu selesaikan masalah, dan agenda-agenda baru dapat diteruskan dengan begitu lancar sekali. Kalau mengikut daripada prestasi, mungkin sebenarnya pencapaian itu sangat cepat sebenarnya. Dan alhamdulillah pada hari Selasa yang lepas, saya juga mengingatkan kepada ahli-ahli perbadanan yang mana kita mempunyai 1 tahun lagi. Kerana kontrak kami adalah untuk 2 tahun. So kita ada setahun lagi, dan banyak agenda-agenda yang insyaAllah dapat kita laksanakan dalam tempoh tersebut dengan berkat kerjasama daripada semua pihak.
Dan di Swat TV juga kami melihat selama setahun telah menerajui Finas, kita nampak banyak perubahan-perubahan dan juga kata orang tu bukan kata dana je bantuan-bantuan kepada industri kreatif tanah air. Dan ini juga satu pendekatan yang bagus. Dan sebelum ini orang tak tahu Finas, orang tak kenal Finas sangat pun. Kan, orang tak tahu. So apabila banyak ketengahkan tentang aktiviti-aktiviti dan juga kreativiti khas untuk kepada industri, tidak sebanyak pun ramai yang tahu apa itu Finas. Sebenarnya alhamdulillah kami dan Swat TV mengucapkan tahniah kepada tim baru yang melaksanakan kerja yang sangat efektif dan juga mengikut landasan yang betul. Dan di sini juga kita ada senarai persatuan yang program peningkatan kapasiti kreatif mereka lebih kurang dalam 10 persatuan juga yang dapat insentif juga yang diberi kepercayaan daripada Finas, daripada perlembagaan Perbadanan Finas Malaysia. Dan kita harap bagi mereka yang persatuan-persatuan di luar sana, kita harap bekerjasamalah dan bersatu padu di antara satu dengan lain. Kalau kita asyik nak bertelagah aja tuan, sampai ke sudah benda ni tak selesai. Kita kena cari titik tolak untuk menyelesaikan masalah. Tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan, betul tak tuan? Alhamdulillah juga Tuan Azmi, sebenarnya persatuan-persatuan ini memberikan kerjasama yang amat baik, yang mana mereka membantu kita dalam menguruskan modal insan, yang mana selain daripada kita menggerakkan produksi, kita juga sebenarnya nak menggerakkan juga modal insan, kerana melalui modal insan ini kita dapat menjalankan bengkel, training dan sebagainya dalam usaha kita untuk menambah perkataan tu tenaga kerja di bidang perfilman ini. Alhamdulillah persatuan memberi kerjasama yang amat baik. Dan persatuan juga harus mengambil satu inisiatif kreatif apabila norma baru ni tuan, dalam menggunakan kaedah-kaedah norma baru, terutamanya dalam bentuk online dan sebagainya. Dan kita takkan rasa satu kemusykilan mungkin akan datang mengadakan satu sesi lakonan di antara online. Sebab itu apabila Swat TV telah membantu bersama dengan Finas dulu, bersama dengan di bawah platform Fauziah Ahmad Daud, kami mengendalikan bengkel lakonan yang mana orang di Johor boleh berlakon bersama dengan orang Selangor. Itu bukan satu benda yang mustahil. Ya. Kena ada kreativiti di situ. Kreativiti. Itulah yang kerajaan perlu dan kerajaan nak. Industri, nama pun dah industri kreatif tuan. Yes. Kena ada satu kreativiti lah di luar kotak kan. Cuma insyaAllah kita minta supaya negara kita akan memikirkan tentang infrastruktur internet yang harus diperbaiki lagi lah. Sebab kita masih lagi dalam proses memperbaiki infrastruktur tentang internet, terutama penduduk luar bandar yang masih lagi kadang-kadang kekangan untuk mendapatkan internet. InsyaAllah kerajaan tidak berdiam diri untuk membantu industri, bukan kata industri seni juga, untuk penduduk-penduduk keseluruhan. Dia bukan kata industri seni, dia usahawan, pendidikan, semua termasuk di dalam tu. Okey, itu tadi kita terima kasih daripada Swat TV untuk mengupas tentang perundangan dan cloth yang telah dilaksanakan untuk dapat menukar cloth yang kerahsiaan. Itu sangat satu yang bukan menunjukkan bahawa kita nak menunjuk jari kepada ini orang yang salah, bukan. Kita nak supaya mereka berasa bertanggungjawab. Apabila telah mengambil dana daripada rakyat sendiri, mereka nak ingin tahu hasilnya. Okey, di dalam surat ini juga kita ada tentang pelaksanaan dengan filem festival tuan. Filem festival Malaysia yang ke-31 yang telah diluluskan. So, boleh Tuan Zakaria bercerita sikit tentang filem festival 31 akan datang ni? Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum, pada tahun lepas kita tidak menganjurkan FFM disebabkan oleh masalah COVID, dan dalam mesyuarat yang lepas kita telah pun mengambil ketetapan untuk kita mengadakan FFM 31 ini dalam tahun ini juga, ya.
sebagaimana yang kita sebut tadi, kita kena ada kreativiti macam mana kita nak buat, ya. Kita tak boleh tangguh dan kita tak boleh batal begitu saja. Oleh yang tersebut, Perbadanan telah pun mengarahkan tim pengurusan untuk merangka ataupun merancang kaedah untuk kita menjayakan FFM 31 ini, ya. Yang mana kita mencadangkan festival ini diadakan pada bulan Oktober yang akan datang, ya. Dan kita minta kepada pihak sekretariat untuk mencadangkan kepada Perbadanan bagaimana kaedah. Antaranya kemungkinan besar akan dijalankan dua option, ya. Option yang pertama adalah option sekiranya pandemik COVID ini telah pun reda, yang mana kita akan boleh menjemput tetamu-tamu untuk datang, ya. Dan yang keduanya, kalau sekiranya pandemik ini masih lagi dalam keadaan yang agak tenat, ya. Untuk yang pertama tersebut, kita akan pecahkan kepada dua sesi. Sesi pertama adalah secara langsung yang kita akan menjemput tetamu dan juga calon-calon yang telah dicalonkan untuk menerima anugerah tersebut, ya. Kita mungkin memilih 12 kategori utama untuk kita jalankan acara secara langsung, ya. Yang mana RTM kali ini akan menjadi penyiar utama festival tersebut, ya. Dan yang keduanya, kita akan mengadakan rakaman awal untuk penerima anugerah yang selebihnya. Kalau tak silap saya, kita ada 28 kategori yang akan dipertandingkan, ya. Yang mana ininya meliputi filem-filem yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2019 sehinggalah kepada tahun lepas, yang mana tahun lepas memang tak banyaklah filem-filem yang kita bawa ke panggung. Dan option yang kedua, sekiranya pandemik masih lagi tidak reda, kita akan mengadakan secara maya sepenuhnya, ya. Maknanya kita akan minta calon-calon penerima anugerah untuk standby dan kita akan umumkan secara virtual, ya. Kita tidak ada pilihan. Apa yang penting adalah untuk kita meraihkan industri perfilman ini, yang mana sudah 2 tahun kita skip kita punya festival ini, ya. Dan ini sebenarnya akan membantu mereka untuk memberi semangat kepada mereka untuk terus berkarya. Lagipun dalam minggu hadapan, insyaAllah KKMM akan mengumumkan seramai 60 ataupun sebanyak 65 syarikat produksi untuk memulakan kerja-kerja perfilman, ya. Sebab itu kita rasa festival filem ini amat penting kerana walaupun dalam keadaan pandemik, kita akan terus bergerak ke hadapan untuk memastikan industri filem kita terus berdaya maju dan kita hendak filem-filem yang berkualiti untuk kita meneruskan agenda kita road to Oscar, insyaAllah. Okey, saya rasa itu bukan satu benda yang kata orang tu menghalang, bukan satu benda yang menghalang untuk kita meraihkan mereka yang telah berkhidmat ataupun bersama-sama dalam industri kita. Jadi kalau kita masih lagi mengatakan tak boleh, saya rasa itu tidak. Sedangkan kata orang tu, kalau kita lihat TV station pun kadang-kadang entertainment pun dia orang buat secara virtual. So saya rasa itu bukan satu benda jadi penghalang. Dan mungkin akan datang mungkin kategori yang akan baru akan diadakan, mungkin industri kreatif online mungkin akan diadakan boleh ya. Kan, bagi sebab ramai sekarang anak-anak muda yang terlibat dalam bentuk kreatif tapi dalam bentuk secara virtual, secara online. Mungkin itu mungkin Finas dapat juga membantu industri kreatif dalam bentuk visual. Mungkin kita boleh buat dalam bentuk filem pendek secara online, kan, ataupun kapsul secara online untuk menggalakkan mereka lebih lagi kreatif. Dan di samping itu juga saya rasa itu dapat menilai ataupun mengetahui berapa ramai industri kreatif di dalam bentuk visual ini kali ini. Betul. InsyaAllah akan kita masing-masing, kata orang tu, kita kena membuat kesilapan untuk perbaiki kesilapan, baru dapat benda yang perbaiki. Dan
kata orang tu tak semestinya kita pihak kerajaan untuk kata orang tu memikirkan semua. Mungkin sebagai seorang rakyat boleh memberi apa tu pendapat Betul, yes. untuk diketengahkan kan. Okey. Dan sebelum kita mengakhiri program Salam Santai kali ini, mungkin pihak Fina sendiri ingin memberi nasihat kepada, sebab saya dapati bahawa ruang syuting masih lagi dibenarkan tapi mengikut SOP yang ketat. Yes, Kan? betul. So mungkin sebelum mengakhiri, mungkin Tuan Zakaria ingin mengingatkan kepada industri-industri di luar sana untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKMM. Saya kalau bolehlah mungkin ada yang tidak bersetuju dengan saya. Untuk tempoh 2 minggu ini, kalau boleh kita tarik handbrake dululah. Ya. Kita rehat dululah. Kita rehatlah untuk mengadakan syuting. Bagaimanapun syuting tidak ditutup sepenuhnya. Dalam PKP yang diperketatkan ini, syuting masih dibenarkan, tetapi ianya perlu diadakan di dalam studio yang berdaftar. Ya. Ini adalah tujuannya untuk kita mudah mengawal pergerakan keluar masuk kru dan juga para pelakon. Itu sebenarnya yang sebab itu yang kita perketatkan, ya. Dan sebenarnya ada 2 school of thought di kalangan penerbit produksi. Mereka kalau boleh mereka nak meneruskan kerja-kerja syuting, ya. Kerana ini akan melibatkan implikasi kewangan mereka, ya. Tetapi dalam satu pihak pula, saya juga mendapat pandangan daripada pelakon-pelakon dan juga kru yang bimbang untuk turun ke lokasi. Ya, kerana mereka juga tidak mahu menjadi, kata orang tu, terpalit dengan COVID-19 ini. Ya. Mungkin mereka tidak begitu terkesan kalau sekiranya kena COVID kerana mereka masih muda. Tetapi apabila mereka pulang ke rumah, kalau sekiranya mereka tinggal bersama ibu bapa, itu sebenarnya yang membimbangkan. Dan mereka membawa itu daripada lokasi, bawa balik rumah, dan akhirnya ibu bapa mereka yang akan menanggung kesusahan ataupun kerumitan disebabkan oleh COVID. Ya. Sebab itu saya memohon kepada produksi untuk mematuhi semua SOP yang telah pun, ya, kita berikan, follow betul-betul, dan seperti mana yang saya kata tadi, kalau boleh tarik handbrake dulu untuk tempoh 2 minggu ini, ya. Sebab walaupun kita tidak ada syuting, tetapi banyak kerja-kerja sebenarnya lain yang boleh kita jalankan indoor, ya. Dari segi perancangan dan sebagainya, dari segi susun jadual dan sebagainya, dalam tempoh 2 minggu ini mungkin kita boleh lakukan, ya. Dan saya juga sentiasa berdoa siang malam, ya. Saya tidak mahu mendapat khabar yang menyatakan bahawa terdapatnya kluster syuting, ya. Ini akan menyebabkan bukan saja nama penggiat-penggiat seni ini tidak baik ataupun industri ini tidak baik. Sebenarnya ia menunjukkan bahawa kita tidak membantu kerajaan dalam penanganan masalah penularan COVID ini. Dan saya harap begitulah. Saya minta dan juga merayu kepada penggiat-penggiat industri semua. Okey, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih juga sebab SOP yang dikenakan oleh pihak Kementerian Komunikasi Multimedia, terutama Finas, mengarahkan semua setiap kru dan juga artis yang ingin berkecimpung dalam syuting kena buat swab test. Itu wajib. Betul, ya. Itu wajib sebab kita tak tahu, tuan. Kita tak tahu siapa yang ada gejala. Betul. Kata orang tu memang jaga SOP tu, siapa-siapa je boleh jarak. Siapa-siapa boleh pakai mask. Tapi kita tak tahu diri kita ni ada simptom atau tidak. Betul. Jadi ini harus saya rasa harus agensi-agensi lain mengambil kira juga tentang ini wajibnya. Bukan kata di dalam syuting, dalam industri kreatif, mungkin bagi mereka yang ingin mengadakan teater, bagi mereka yang ingin mengadakan puisi, everything aktiviti seni juga harus
mengambil inisiatif untuk swab test supaya di kalangan antara bidang seni dan juga kreatif ini tidak ada kluster-kluster yang akan berbangkit di kemudian hari nanti. Ini saya rasa itu bukan tindakan proaktif, Tuan Azmi. Yes. Sebab itu sebenarnya bukan kerana nak menyusahkan rakyat, tidak. Ini adalah untuk menjaga. Apabila sekarang ni kalau kita lihat di Kerajaan Negeri Selangor banyak membuat terbuka secara percuma untuk test COVID ni. Untuk di kawasan-kawasan harus diambil kira jugalah kepada kawasan-kawasan yang lain juga. Jadi bagi mereka yang individu nak merasa bahawa aku ni sihat ke tidak, aku ada simptom tidak, ambil dari situ pergi hospital, pergi klinik. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak ada gejala, tapi sebenarnya kita juga pembawa COVID. Yang itu yang kita amat takut sebenarnya. Dan sebab itu pihak kerajaan tidak menggalakkan kita kalau tak ada ke mana-mana tu janganlah keluar. Duduk di rumah. Duduk kat rumah sebab kita tak tahu, sebab bukan kata kalau virus tu kita nampak di awang-awang kita boleh tapis, kita betul. Tapi kita tak nampak kadang kita pergi mana-mana ke shopping complex, kita nak naik lift, tekan button lift tu mungkin ada masalah. Itu pun boleh menyebabkan dia, bukan kata kerana orang, jadi sebab ada sinter-sinter itu melekat di sana, kan? Itu yang terbaiknya kawalan kendiri itulah, Tuan Azmi. Yes, kawan, sebenarnya istilah kawan kendiri, sebenarnya kawalan sendiri itu adalah itu penting untuk jaga. Even kata self-disiplin sebenarnya. Yes, disiplin diri kita. Sebab sebenarnya dari segi Islam pun kita kena jaga kebersihan. Sebab itu digalakkan kita. Sebab itu kita berwuduk. Berwuduk, dan kita berwuduk satu hari 5 kali. Itu betapa bersih, dan bagi saya kita kena berbalik kepada agama kita lah. Berbalik kepada amalan kita, Al-Quran dan hadis. Dan saya mengucapkan sebelum kita mengakhiri perbincangan yang bukan panas, secara santai, santai supaya kita ingin mewawarkan bagi mereka supaya tidak ada salah, bukan persepsi, salah persepsi kepada Finas kena buat ni. Tidak, sebenarnya ada hala tuju mereka kenapa, dan boleh berbincang. Betul-betul tidak kita bukannya jenis yang kuku besi. Betul, sebab saya juga sangat terbuka sebenarnya. Saya tak ada protokol, dan sahabat-sahabat penerbit, pelakon, kadang-kadang dia boleh mesej saya dan sebagainya, dan bila ada masa saya akan jawab. Memang saya tak ada masalah, insyaAllah. Dan kirakan Alhamdulillah, even Suat TV ni pun bukannya kata orang pertama kali menuramah ataupun bercakap dengan pengurusi Finas, kan? Sebelum ni memang kami tak pernah pun dapat. Alhamdulillah, sebab inisiatif pihak pengurusi dan Finas sendiri, even bukan dengan pengurusi, dengan CEO pun kadang saya type, sebab saya dah biasa kan dengan Abang Idham cakap, "Abang, kan, okey ni kau kena buat macam ni, kau ni kan." Sebab dari segi istilah kawan-kawan, tapi dari segi kerja kita kerja. Betul. Kita kena ada profesional itu. Maksudnya kita baik bukan kerana kita take advantage. Kalau kena ikut perundangan, kena ikut perundangan. Sebab kita tak nak nanti disalahkan. Bukan kata di dunia, kita akan juga ditanya besok di akhirat esok. Macam saya juga, Tuan Azmi, boleh hubungi saya, boleh kontak saya, WhatsApp saya, tapi dalam masa yang sama jangan mengharapkan special treatment. Masuk untuk dapatkan job, masuk ikut prosedur. Pergi pitching dan sebagainya, kan? Kalau sekiranya dapat lakukan yang terbaik dan kebetulan rezeki ada masa tu, dan itu saya setuju. Dan kita cuma kadang-kadang kita menelefon, kita tanya, "Tuan, macam mana pendapat nak buat macam ni ya?" Mungkin itu lebih mudah sebab kita lebih rapat, dan kita boleh bertanya dengan pegawai-pegawai yang tertentu, dan mereka tidak akan memberi halangan untuk memberi info-info yang tertentu kepada kita. Okey, pergi Lekma Webs ini, pergi ke sini, kan? Sebab kita tak ada kata-kata rezeki bawah meja lah. Saya rasa itu saja perbualan kita hari ini, dan sangat menarik, dan Suat TV ingin mengucapkan terima kasih
kepada Tuan Zakaria. Semoga berjaya, sukses dalam kata orang itu mengendalikan Finas ataupun Perbadanan Filem Malaysia, dan juga kita mendapat seorang menteri yang sangat agresif dan sangat kata orang tu peka kepada anak-anak buah dan juga industri perfilman. Dan mungkin ada sepatah dua kata sebelum saya mengakhiri program Salam Santai kali ini. Saya juga sebenarnya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada SWA TV yang sudi menemui ramah saya, dan juga saya nak ucapkan terima kasih juga kepada pihak media, sama ada media cetak ataupun media elektronik, juga media internet yang telah sebenarnya sama-sama membantu dalam menerangkan kepada publik tentang peranan dan kerja-kerja yang dijalankan oleh Finas. Sebagaimana yang Tuan Azmi sebut sebelum ini, tak ramai orang yang mengenali Finas, dan Alhamdulillah dengan bantuan media semua, sekarang ini rakyat telah pun mengetahui peranan dan tugas-tugas yang dijalankan oleh Finas. Dan ramai kawan-kawan saya yang menghubungi saya, apabila mereka tengok dia drama-drama, dia nampak logo Finas. Dia kan sebelum ni dia tak pernah tahu pun peranan Finas. Dan dengan bantuan media, mereka tahu tugas dan peranan yang dijalankan oleh Finas. Alhamdulillah. Kadang-kadang untuk memberitahu pada orang, kerana dia ada kontroversi juga. Kena ada kontroversi juga baru orang mengambil perhatian. Betul. Bila ada kontroversi baru orang tahu, apa ni? Kan? Sesuatu filem, sesuatu drama, bila ada benda yang kontroversi, yang ada topik yang hot sikit, orang pasti akan lihat. Itu memang kata orang lumrah manusia di muka. Okey, itu tadi perbincangan kita bersama dengan pengerusi Finas, iaitu Tuan Zakaria Abdul Hamid. Diam tak diam, tak dah setahun dah kan. Diam tak diam, tak dah nak masuk 2 tahun kan. Begitu juga umur kita, Tuan. Betul. Bila ulang tahun tu sebenarnya umur tambah ke? Kan, seperti kata orang tu, just number. Umur itu aja just number. Tapi pada hakikatnya just number. Kita kena fikir juga, apabila umur meningkat, amalan kita meningkat ke tidak? Itu sebenarnya kita meningkat ke tidak? Itu kena selak-selak juga tu. Ya, betul. Kan, sebab kita bukan hanya menongkat. Sebab kata orang tu, saya berpendapat dan saya berpegang bahawa dunia ini hanya sementara saja. Yang kekal kat sana. Ini sementara, hanya dipinjam saja. Kan, jadi kita kena menjalankan amanah yang telah diberi supaya kita tidak akan dijawab di sana. Begitu juga SWA TV, apabila kami mengenalikan program-program, kita harus memikirkan tentang hati dan juga perasaan orang lain juga. Apabila kita bercerita sesuatu yang boleh menyinggungkan perasaan, kata orang tu, bila kita kita berdosa kepada Allah, kita boleh minta maaf. Tapi kalau dengan manusia, sampai ke mati besok kita Okey, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zakaria kerana sudi meluangkan masa bersama SWA TV, dan bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya, saksikan di SWA TV, segalanya di hujung jari anda. Jangan share yang tak pasti. Dapatkan benda yang bahan-bahan yang kata orang tu yang sahih. Segalanya di hujung jari anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua orang bertanggungjawab untuk mengurangkan kes COVID-19. Dengar arahan pihak berkuasa. Kerap basuh tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan hand sanitizer. Sentiasa memakai pelitup muka. Jaga penjarakan fizikal 1 meter. Hanya keluar rumah atas urusan penting, beli barang dapur, kerja dan perubatan. Kita jaga kita, dibawa oleh SWA TV Media.